أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلاة وسلاما دائمين متلازمين على حبيبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفوقني ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. Yang dimuliakan seluruh jawatan kuasa surau An-Nasriyah, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat dan seluruh hadirin hadirat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah SWT. Semoga pada pagi ini kita diberkati oleh Allah SWT. Sebagaimana Nabi doakan kepada umat dia, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah umatku di pagi harinya. Mana siapa yang bangun awal-awal pagi, yang pertama beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan diberikan keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan dia, dan juga masa dia Allah Taala beri keberkatan. Alhamdulillah, kita dapat bersama-sama pada pagi ini dalam meneruskan pengajian, iaitu pengajian hadis, iaitu menggunakan kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin Syekh Islam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Jadi sebelum kita meneruskan pengajian kita pada malam ni, bersama-sama kita mulakan majlis ilmu dengan baca umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini hadis yang ke-6 dalam bab sabar. Bab sabar, matan hadis kita dah baca yang minggu yang sudah, matan hadis. Kita tak sempat nak baca makna dia. InsyaAllah pada pagi ni kita baca makna. Mana hadis-hadis ni panjang, itu panjang. Hadisnya cerita tentang kisah orang yang beriman pada zaman yang zaman raja yang mensyirikkan Allah Subhanahu Taala, raja yang menyembah berhala. Ketika itu Allah Taala beri di kalangan mereka tu ada orang yang beriman, yang mana orang beriman tersebut menerima siksaan, menerima ancaman untuk mempertahankan akidah mereka. Ini kisah umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Kisah ni dinamakan sebagai Ashabul Ukhdud, dalam surah Al-Buruj. Was-sama'i zatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud.
Mana qutila ashabul ukhdud tu maksud binasa dan terlaknat orang-orang yang membuat parit. Maka orang buat parit ni diperintahkan oleh raja ketika itu untuk menggali parit supaya dicampakkan orang-orang yang beriman ini ke dalam parit. Jadi binasalah orang yang menggali parit ni orang yang membuat parit lah, orang yang menyuruh tu, raja tu dan juga tentera-tentera dia. Dibinasakan oleh Allah supaya mereka dapat menyiksa orang-orang yang beriman. Jadi kisah ni pun ada diceritakan dalam ada kisah kartun-kartun kartun kanak-kanak supaya cerita ni kena ceritakan pada anak-anak kita, cucu kita, supaya tahu kisah-kisah daripada Al-Quran. Kisah daripada Al-Quran juga diceritakan oleh Nabi SAW, dihuraikan oleh Nabi SAW, kisah Ashabul Ukhdud berlaku di Najran. Najran, nama tempat Najran, di antara Arab Saudi dengan Yaman, Najran. Dan berlaku kisah ini sebelum kisah Abrahah. Abrahah menyerang Kaabah. Abrahah tu zaman Kristian, zaman Kristian ketika tu, dan sebelum zaman tu, Jadi kita baca dia punya terjemahan daripada hadis dari Syuaib radhiyallahu anhu bahasanya Rasulullah SAW bersabda, pada zaman dahulu ada seorang raja yang mempunyai tukang sihir. Kemudian ketika tukang sihir itu sudah lanjut usia, ia berkata kepada rajanya, sesungguhnya saya sekarang sudah lanjut usia, oleh kerana itu perkenankanlah saya meminta supaya Tuan mengirimkan seorang pemuda kepada saya di mana saya akan mengajarkan ilmu sihir kepadanya. Maknanya ketika itu tukang sihir diraja. Tukang sihir diraja ni udah tua kan. Udah tua, dia kata eloklah tuanku carikan pengganti untuk saya supaya dapat menyambung apa, jadi bentuk tukang sihir raja. Dia biasa orang zaman dulu dia terkenal dengan ahli sihir. Ahli sihir. Ataupun kita bagi tok bomoh lah. Tok bomoh, pawang. Ni tukang sihir diraja. Jadi nak cari pengganti dia. Kerana dia dah sudah lanjut usia. Oleh kerana itu perkenankanlah saya meminta supaya Tuan mengirimkan seorang pemuda kepada saya di mana saya akan mengajarkan ilmu sihir kepadanya. Nak turunkan ilmu dia pada pengganti dia. Ni ilmu yang apa? Ilmu yang sesat. Orang yang belajar ilmu sesat pun dia nak pewaris dia, nak pengganti. Kita begitu, kita kena memikirkan zaman akan datang. Kena fikir zaman kita depan ni takkan kita yang alim, kita pandai, mesti nak kita didik anak-anak kita supaya generasi kita ni generasi yang baik, zuriat yang soleh dan solehah. Itu kita punya wawasan lah.
Ahli sihir ni ada wawasan juga. Supaya ada pengganti dia. Raja itu pun mengirimkan seorang pemuda untuk belajar sihir kepadanya. Ketika pemuda itu berjalan menuju ke tempat tukang sihir, maka dia jumpalah orang dah. Dia jumpa orang, budak muda. Ketika pemuda itu berjalan menuju ke tempat tukang sihir itu, maka di tengah jalan bertemu dengan seorang paderi. Kemudian, maknanya pendeta. Pendeta ni orang alim, orang yang beriman. Dalam perjalanan dia nak pergi menuju ke tempat belajar dia. Belajar dengan ahli sihir. Dia singgah, sebelum bertemu dengan ahli sihir, dia singgah di suatu tempat bertemu dengan seorang pendeta. Pendeta, dia kata pendeta ni agama Nasrani. Agama Nasrani Kristian, tetapi ketika itu Nasrani ni beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Ketika pemuda itu sampai ke tempat tukang sihir, maka dipukulnya pemuda itu. Sebab apa? Sebab lambat. Setiap kali datang lambat. Pasal dia jumpa dengan pendeta tadi. Dia jumpa dengan orang alim tadi. Kemudian baru dia jumpa tukang sihir. Ini sebagai denda lah. Kemudian ia mengadukan kepada pendeta itu. Lantas si pendeta itu berkata, bila kamu takut terhadap tukang sihir, maka katakanlah bahawa keluargamu menahan kamu. Itu ini alasan lah. Kalau kamu lambat ke apa, tukang sihir marah, katakanlah keluargamu menahan kamu. Maka ada hal keluarga, urusan keluarga. Dan bila kamu takut terhadap keluargamu, maka katakanlah bahawa tukang sihir itu menahanmu. Dia bila keluarganya tanya, kata tukang sihir menahan dia. Pada suatu hari ketika ia berjalan, dijumpainya di tengah jalan seekor binatang. Jadi jumpa dengan seekor binatang di tengah jalan. Tengah jalan orang ramai nak jalan lalu. Hari-hari nak lalu jalan tu, tiba-tiba ada seekor binatang yang besar. Binatang besar namanya dababah. Dababah ni kalau kita cari dalam kamu, kereta kebal. Dababah ni. Tapi masa zaman tu mana ada kereta kebal. Dipanggil binatang yang besar dababah. Tak tahu benda. Kalau tengok cerita kartun, cerita Ashabul Ukhdud tu, dia kata badak. Tapi tak tahu binatang apa yang betul-betul binatang. Dikatakan binatang yang besar. Tak boleh nak jalan. Orang tak boleh nak lalu. Tak boleh lalu. Sehingga budak ni lalu. Sehingga budak ni lalu. Di saat itu pemuda tadi berkata, nah, hari ini aku akan mengetahui tukang sihirkah yang lebih utama ataukah pendeta. Dia nak gunakan ilmu dia. Ilmu dia yang mana satu yang betul. Sama ada sihir betul ataupun ilmu yang dipelajari dengan pendeta. Pemuda itu mengambil satu batu seraya berkata, wahai Allah, bila ajaran pendeta itu lebih engkau sukai, maka matikanlah binatang yang sangat besar itu agar orang-orang dapat meneruskan perjalanannya. Kemudian ia melemparkan batu itu, maka matilah binatang yang sangat besar itu dan orang-orang pun dapat melanjutkan perjalanannya. Dia ambil batu tu, dia minta, ya Allah Ta'ala, kalau betul lah ilmu yang diajarkan oleh pendeta ni, maka kau matikanlah binatang ni. Dibaling bismillahi Allahu Akbar. Kena pada binatang tu, mati binatang tu. Ia mendatangi sang pendeta dan bercerita ke apa yang baru saja terjadi.
Ya. Dia cerita kepada pendeta, bukan tukang sihir. Kepada pendeta. Kiranya ada dua guru dia lah. Dia guru, kata guru yang ajar yang betul, satu guru yang ajar sesat. Maka berkatalah sang pendeta kepadanya, wahai anakku. Wahai anakku, kamu sekarang lebih utama daripada saya kerana kamu telah menguasai segala apa yang ku ketahui. Dan kamu nanti akan mendapat ujian. Bila kamu diuji, janganlah kamu menyebut-nyebut namaku. Kena takut jugalah. Pendeta ni takut juga. Tapi tahu apa yang akan terjadi. Kalau dapat tahu tukang sihir, dapat tahu raja, maka teruklah. Kemudian pemuda itu dapat menyembuhkan buta, belang dan jenis-jenis penyakit yang lain. Dia dapat menyembuhkan penyakit. Terdengarlah berita bahawa kawan sang raja sakit mata hingga buta, dan sudah diusahakan ke mana-mana tapi belum juga sembuh. Ini kawan orang, kira orang yang rapat dengan raja. Mata dia sakit mata, hampir buta. Kemudian datanglah ia kepada pemuda itu dengan berkata, beraneka macam hadiah serta berkata, apakah kamu dapat menyembuhkan saya? Jika kamu boleh sembuhkan penyakit saya. Pemuda itu menjawab, sesungguhnya saya tidak bisa menyembuhkan seseorang. Yang menyembuhkan adalah Allah Ta'ala. Bila engkau beriman kepada Allah Ta'ala, nescaya saya akan berdoa kepada Allah agar ia menyembuhkan penyakitmu. Maka berimanlah. Ini yakin. Mana keyakinan budak tu, keyakinan yang tinggi. Dia buat sesuatu tu dia yakin. Kita kalau nak ubat sesuatu pun kena yakin juga. Kena yakin. Yakin Allah Ta'ala yang menyembuhkan. Allah Ta'ala yang berikan penyakit, dan Allah Ta'ala yang menghilangkan penyakit. Masalah kadang-kadang mungkinlah tak berapa nak, tak pernah yakin, itu satu hal. Mungkin Allah Ta'ala belum lagi nak menyembuhkan penyakit. Mungkin kena usaha lagi. Maka berimanlah orang itu kepada Allah Ta'ala dan disembuhkannya penyakitnya itu. Orang itu datang ke tempat sang raja dan duduk bersamanya sebagaimana biasa. Kemudian sang raja bertanya kepadanya, siapakah yang menyembuhkan matamu itu? Ia menjawab, Tuhanku. Dengan yakin. Padahal baru lagi masuk Islam, yakin. Dah tahu raja tu memang raja tu raja zalim. Dia akan tangkap orang yang beriman, yang berlainan dengan agama dia. Jadi dengan yakinnya tadi, apa mungkin sang menteri itu menjawab, Allah yang menyembuhkan sakit matanya. Sang raja berkata, apakah kamu mempunyai Tuhan selain aku? Dia mengaku diri dia sebagai Tuhan. Apakah kamu mempunyai Tuhan selain aku? Ia menjawab, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Maka raja itu langsung menyesanya sehingga orang itu menunjuk kepada pemuda tadi. Dia beritahu pemuda tu tadi yang dakwahkan dia, yang sembuhkan penyakit mata dia. Hai anakku, sihirmu sangat ampuh sehingga dapat menyembuhkan buta dan penyakit. Ini raja kata pada budak ni.
Penyakit belang serta kamu berbuat ini dan itu. Pemuda itu menjawab, sesungguhnya yang bisa menyembuhkan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata bukan sihir. Allah yang sembuhkan. Jadi dah lain daripada ni apa yang dia belajar. Ingatnya raja tu dia belajar sihir. Belajar sihir tu seronoklah raja. Aku dapatlah pengganti yang baru. Maka langsung disiksalah pemuda itu sehingga ia menunjuk kepada sang pendeta, maka dipanggillah pendeta itu serta dikatakan kepadanya. Maksudnya diceritakan tok guru dia. Kemudian dipanggillah tok guru dia menghadap raja. Kembalilah kamu kepada agamamu. Kata raja tu. Kembalilah kamu kepada agamamu semula, tetapi pendeta itu tidak mahu. Kemudian raja itu menyuruh untuk mengambil gergaji dan diletakkan gergaji itu di atas kepalanya serta digergajilah ia sehingga badannya terbelah dua. Ini siksaan orang dulu nak mempertahankan akidah. Tapi mereka yakin sesuatu yang orang pegang sungguh. Kemudian dipanggil kawan raja itu dan dikatakan kepadanya, kembalilah. Dipanggil kawan raja tu tadi yang mata yang sakit dia sembuh tu. Kembalilah kamu kepada agamamu semula, tetapi orang itu enggan. Kemudian ia digergaji sejak dari atas kepalanya hingga badannya terbelah dua. Ini ujian. Mereka ni mati syahid. Antara orang yang mati syahid, orang yang mempertahankan akidah dia. Ada juga yang lain mati syahid mempertahankan tanah air, mempertahankan maruah, mempertahankan harta benda sehingga dia terbunuh. Jadi ini lebih mulia. Maknanya mati mempertahankan akidah, mempertahankan akidah agama dia. Kemudian dipanggillah pemuda itu dan dikatakan kepadanya, kembalilah kamu pada agamamu semula, tetapi pemuda itu enggan. Kemudian ia diserahkan kepada pasukan. Kemudian giliran pada pemuda tu tadi, Ghulam tu tadi. Maka diserahkan kepada tentera-tentera raja. Dan raja memerintahkan supaya membawanya ke suatu gaung, satu gunung. Gunung yang tinggi. Dan bila sudah sampai di puncak gunung, mereka supaya memaksa untuk kembali kepada agamanya. Cuma paksa dia. Sampai di atas tu paksa dia. Kamu kena apa? Kena murtad balik lah. Suruh murtad balik. Kembali kepada agama semula. Agama apa? Mengaku raja tu sebagai Tuhan. Dan bila dia tidak mahu, maka ia harus dilemparkannya biar dia mati. Pasukan itu pun membawa pemuda tadi ke puncak gunung. Dan di sana pemuda itu berdoa, wahai Allah, hindarkanlah saya dari kejahatan mereka sesuai dengan apa yang engkau kehendaki. Kemudian bergoncanglah gunung itu sehingga pasukan tadi menggelundung dari atas gunung. Maknanya bergoncanglah gunung tadi. Allah Ta'ala tak izinkan bergoncang gunung. Sehingga orang yang ada atas gunung tu mati. Kecuali dia hidup. Kemudian itu datang lagi kepada sang raja. Dia datang pada raja. Lantas sang raja bertanya, apa yang diperbuat oleh pasukan itu? Pemuda itu menjawab, Allah Ta'ala telah menghindarkan saya dari kejahatan mereka. Terkejut raja tu, dia selamat. Dia terselamat. Kemudian ditangkap lagi pemuda ni. Kemudian pemuda itu diserahkan kepada kelompok pasukan yang lain dan mengatakan supaya membawa pemuda itu naik kapal. Dan bila telah sampai di tengah-tengah lautan,
mereka supaya memaksa untuk kembali kepada agamanya semula. Dan bila tidak mahu, maka ia harus dibuang di tengah-tengah lautan itu. Dibawa di tengah-tengah laut. Kemudian diugut untuk kembali kepada agama agama yang syirik. Dia pun tak nak. Dia tak mahu. Kemudian pemuda itu berdoa pada Allah Ta'ala. Wahai Allah, hindarkanlah saya dari kejahatan mereka sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Kemudian terbaliklah kapal itu dan tenggelamlah mereka. Pemuda tadi datang lagi kepada sang raja. Datang kepada sang raja. Raja berkata, apakah yang diperbuat oleh pasukan itu? Pemuda itu menjawab, Allah Ta'ala telah menghindarkan aku dari segala kejahatan. Sudah 2 kali lah. Dah 2 kali terlepas dengan raja. Pelik pemuda ni. Macam mana boleh terlepas? Dicampak ke gunung pun tak mati. Kemudian diumban tengah laut pun tak mati. Sebaliknya tentera-tentera raja ni yang mati. Kemudian pemuda itu berkata kepada sang raja, sungguhnya engkau tidak akan bisa mematikan saya sebelum engkau memenuhi perintahku. Jadi bagi tahu pada raja, kamu nak matikan aku ada satu. Ada satu syarat, ada syarat dia. Kamu nak matikan aku. Raja itu berkata, apakah yang engkau inginkan? Pemuda itu menjawab, engkau harus mengumpulkan orang banyak dalam satu lapangan. Mana kumpulkan orang ramai, kumpulkan rakyat dia. Dalam satu tempat lapang. Dikatakan di padang lah, kumpulkan semua orang. Dan gantunglah saya di atas sebuah tiang. Kemudian ambillah anak panahku. Dari tempatnya serta letakkanlah pada busurnya. Kemudian bacalah Bismillahirrabbi ghulam, dengan menyebut nama Allah Tuhan pemuda ini. Lantas lepaskanlah anak panah itu kepada diriku. Maknanya inilah dia bagi tahu, Ghulam bagi tahu, inilah salah satu daripada cara untuk membunuh aku, mematikan aku. Kalau tak buat ni, tak matilah. Allah Ta'ala tak izin. Ini caranya. Kena sebut nama Bismillah. Kena sebut Bismillah. Apabila engkau berbuat seperti itu, maka berarti engkau berhasil membunuh saya. Kalau kamu buat itu, boleh bunuh. Kalau tak buat, tak boleh, tak mati. Tak mati dengan izin Allah Ta'ala. Maka raja itu mengumpulkan orang banyak pada salah satu lapangan dan menggantung pemuda itu di atas tiang. Kemudian ia mengambil anak panah dari tempatnya dan diletakkan pada busurnya. Diletakkan pada busurnya. Kemudian ia membaca. Busur panah tu ujung tu. Kemudian ia membacanya Bismillahirrabbi ghulam, dengan menyebut nama Allah dan Tuhan pemuda tadi. Kalau ikut ceritanya, raja tu tak baca. Raja tu tak baca. Bila dia tak baca, dia panah. Panah tak kena tapi tak mati. Tak mati. Ataupun tak kena pada tubuh pemuda tadi. Lepas tu dia pun betul katanya tak mati. Tak mati. Berapa percubaan barulah dia baca. Dia baca Bismillahirrabbilghulam, dengan nama Allah Tuhan pemuda ini. Lantas melepaskan anak panah itu kepada pemuda tadi dan mengenai pelipisnya.
Pelipis ni di mana? Pelipis di antara dahi dengan telinga sini. Tak silap lah. Saya boleh cari mana pelipis di sini. Kalau salah lah. Kalau saya salah, tolong betul kan? Betul di sini. Betul dekat sini juga. Pelipis. Saya cari dan kamu di antara dahi dengan telinga ni kan. Sini pelipis. Sebab sini lembut kan. Sini tak ada tengkorak. Kalau sini dia ada tengkorak kerah. Sini lembut. Kemudian pemuda itu melepaskan anak panah itu kepada pemuda tadi dan mengenai pelipisnya. Kemudian pemuda itu meletakkan tangannya pada pelipis itu, terus mati ia. Mati pemuda tadi. Pada saat itu orang-orang berkata, kami beriman dengan Tuhannya pemuda itu. Mana orang ramai yang menyaksikan beriman dengan Tuhan pemuda, iaitu beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai-ramai beriman. Ramai-ramai beriman. Ya. Itu dia kata pemuda tu berkorban. Dia berkorban diri dia untuk menyampaikan akidah yang benar kepada orang ramai. Dia sanggup terkorban, mengorbankan diri dia. Banyak orang yang mempertahankan akidah. Masa zaman awal Islam tu Sumayyah. Sumayyah keluarga Yasir. Suaminya Yasir, isterinya Sumayyah. Kena zaman Fir'aun siapa? Asyah siapa? Asyah isteri Fir'aun. Kemudian siapa lagi? Tukang sikat Fir'aun siapa? Tukang sikat Fir'aun, Masyitah. Ini kisah Ashabul Ukhdud. Ulam ni, dia mengorbankan diri dia, syahid. Banyak lagi orang yang diceritakan kisah-kisah mereka yang mempertahankan akidah. Habib An-Najjar dalam surah Yasin. Banyak. Apabila mereka berkata kami beriman dengan Tuhannya pemuda itu, ada seseorang yang menyampaikan berita itu kepada sang raja seraya berkata, tahukah engkau apa yang kau khawatirkan sekarang telah menjadi kenyataan? Demi Allah, kekhawatiranmu tidak akan gunanya sama sekali kerana orang-orang sudah beriman. Kemudian raja itu memerintahkan untuk membuat parit yang besar pada setiap persimpangan jalan, dan pada parit itu supaya dinyalakan api. Maka raja memerintahkan pula siapa saja yang tidak mahu kembali kepada agama semula, maka supaya dilemparkan ke dalam parit itu. Parit yang diunggun api. Parit besar lah. Kita ni nama je parit. Nama je parit. Tapi mungkin nama parit kita ni mungkin banyak parit bendang kot. Banyak parit bendang. Itu nama parit. Maka hal yang demikian itu dilaksanalah. Dan ada seorang wanita yang membawa bayinya. Kemudian merasa sangat kasihan kepada anaknya. Budak kecil tengah dukung budak. Banyak mereka baru Islam. Baru lepas menyaksikan pembunuhan tadi, mereka pun beriman. Dan orang beriman tu dipaksa supaya murtad balik. Kalau tak kembali, dicampakkan ke dalam api. Ada seorang ibu yang membawa bayi dia. Mana kesian kepada budak ni. Takkanlah anak aku nak masuk syadi dengan aku dalam api. Akan tetapi bayi itu berkata kepadanya, budak tu bercakap. Dengan izin Allah, budak tu bercakap pada mak dia.
Wahai ibu, sabarlah. Engkau kerana engkau berada di dalam kebenaran. Apabila budak tu bercakap, kan? Maka maknya tu tak ada ragu-ragu lah. Kan? Maka rela diri dicampakkan ke dalam parit. Maknanya nak kata kelompok orang beriman ni banyak mati. Banyak syahid. Mereka mempertahankan akidah mereka. Jadi selesailah hadis ni. Hadis kisah tentang Ashabul Ukhdud, atau kisah tentang seorang pemuda. Pemuda yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana dia ni pada asalnya belajar sihir, tetapi dia ni dia tak belajar sihir, tapi dia belajar kebenaran. Kebenaran ni daripada seorang pendeta, sehingga dia dapat mampu kuat keimanan dia, sehingga dia dapat mengajak kepada orang ramai untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan Allah Taala jaga iman kita, jaga akidah kita. Maknanya nak suruh kita ni sungguh-sungguh pertahankan, walaupun zaman ni tak macam zaman mereka, tapi kita kena kita berada di zaman kita, mengikut zaman kita. Ujian bagaimana kita tak tahu, akan datang tak tahu. Kalau kita tengok saudara-saudara kita yang lain, negara lain tu dah diuji. Dah diuji, banyak yang dah diuji mereka. Antaranya Palestin pada hari ini. Bagaimana mereka tu mempertahankan akidah mereka, mempertahankan tanah air mereka. Sehingga mereka tu sanggup syahid. Maka bila-bila masa mereka boleh bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak ada tahap keimanan macam mereka, tapi kita tak tahu, bersedialah kita. Kadap ni kita tak tahu bagaimana nasib kita. Hari ni nasib saudara-saudara kita akan datang, kita tak tahu. Mudah-mudahan juga bukan kita minta. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita. Wallahu ta'ala alam. Mohon maaf sekiranya ada kekurangan, kesalahan dalam apa yang saya sampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan yang baik itu datang daripada Allah SWT, yang lemah itu daripada diri saya sendiri. Aku lupa hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan wa fi'l mukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Allahumma futal 'arifin warzuqna faman nabiyina wa dhal mursalin wa idham malikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqina fid din wa 'allimna ta'wil, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyina wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa sunna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.